Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, pada penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam rancangan Anugerah Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, pada penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan, kita amat-amat digalakkan untuk menambah lagi amal kebaikan bagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan kepada kita ialah memberi makan orang berbuka puasa. Tuan-tuan, puan-puan, berdasarkan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid rahimahullah, mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankus min ajrih as-sha'im syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara kupasan ulama berkenaan hadis ini ialah saya ambil daripada kitab Maqasid As-Saum oleh Imam Izzuddin Al-Is Ibnu Salam, yang mengatakan bahawa sekiranya kita memberi makan kepada 36 orang, sekiranya tuan-tuan kita memberi makan kepada 36 orang dalam tempoh 1 tahun, maka kita akan beroleh ganjaran berpuasa selama 1 tahun. Kenapa 36 tuan-tuan? Kerana di sana menurut ulama ini berdasarkan banyak nas-nas Al-Quran dan hadis yang menceritakan tiap-tiap amalan orang Islam akan digandakan sekurang-kurang 10 kali ganda. Antaranya tuan-tuan, berdasarkan surah Al-An'am ayat yang 160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan kebaikan dalam Islam akan diberi ganjaran 10 kali ganda. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan darabkan sendiri, 36 orang yang kita beri makan, darab dengan 10 kebajikan, pasti akan menghasilkan 360 ganjaran. Maka ini menepati bilangan tahun dalam kalender hijrah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berlumba-lumba untuk memberi makan kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal. Cuma tuan-tuan, satu kemusykilan persoalan, apakah kadar ataupun kadar manakah yang dikatakan menepati maksud hadis Nabi SAW? Apakah makanan yang ringan ataupun makanan yang mengenyangkan? Bagi mengupas persoalan ini, kita jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Anugerah Ramadan. Saya banyak berbuka puasa dengan keluarga. Hari-hari saya berbuka dengan kawan-kawan saya. Dapat mengeratkan silaturahim antara kita. Dia boleh mengukuhkan lagi hubungan. Tidaklah rasa keseorangan. Bertemu kita kembali dalam rancangan Anugerah Ramadan. Tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi saya tinggalkan tuan-tuan satu persoalan. Kadar manakah yang dikatakan memberi makan orang yang berpuasa sehingga akhirnya mendapat pahala orang yang berpuasa? Saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan, perempuan, para menonton yang berada di luar sana berkenaan dengan satu pandangan daripada tokoh ulama, iaitulah Ibnu Muflih rahimahullah berkenaan hadis tadi. Kata beliau ketika mensyarahkan hadis tadi, yang zahir dari pandangan ahli ulama tentang hadis tadi ialah apa saja makanan, itulah yang dikatakan dengan maksud memberi makan. Jadi tuan-tuan, perempuan yang berada di luar sana, ayolah sama-sama kita memperbanyakkan amalan membelanja, menjamu orang yang berbuka puasa. Saya ingin kongsikan tuan-tuan, perempuan, antara tips untuk kita menggandakan amalan kita dalam erti kata memberi makan orang yang berpuasa. Contoh bagi para pelajar, anda boleh saling belanja, membelanja. Si A belanja si B, esoknya pula si B belanja si A. Dengan cara ini, para pelajar sekalian, bajet anda tidak bertambah, tapi pahala insya-Allah bertambah.
Kemudian pada peniaga-peniaga di luar sana, di bazar Ramadan yang menjual makanan dan minuman, apa kata untuk Ramadan kali ini kita lebihkan sedikit portion dengan kita niatkan sedekah untuk mereka berbuka puasa. Mudah-mudahan keuntungan kita dapat, pahala berbuka pun kita dapat. Dan juga kepada ibu-ibu suri rumah yang berada di rumah sana, insya-Allah anda dikatakan antara kelompok manusia yang akan mendapat ganjaran memberi makan orang yang berpuasa. Kerana apa? Kerana puan-puanlah yang menyediakan juadah berpuasa kepada suami puan, kepada anak-anak puan, dan insya-Allah lebih ramai orang yang menjamu makanan berbuka puasa, lebih banyak pahala yang akan anda dapat. Jadi tuan-tuan, perempuan, jangan kita kedekut dengan makanan yang kita nak kongsikan pada kawan-kawan kita. Hatta secubit makanan, sebiji tamar, segelas air, ataupun mungkin karipap oksigen, karipap kentang dan sebagainya, asalkan makanan tadi dikongsi oleh orang yang berbuka puasa. Bagi para jemaah masjid, jangan kita berkira-kira mentang-mentang kita menguruskan masjid langsung tidak dikeluarkan sedikit pun dana. Apa kata untuk Ramadan kali ini kita sumbangkan RM10 dalam tabung iftar Ramadan. Mudah-mudahan adalah bahagian kita ketika orang berbuka puasa dan akhirnya kita mendapat pahala memberi makan orang berbuka puasa. Jadi saya kira setakat itu saja pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam rancangan Anugerah Ramadan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan pastikan berlalu. Ramadan pastikan kembali. Namun kita yang belum tentu, masihkah nyawa akan berbagi. اللهم تقبل منا دعاءنا